Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nur Syafiqah binti Muhammad Rozik dan rakan saya Nur Hafizah binti Ahmad Zuraidi. Kami akan membentangkan tugasan yang diberikan kepada kami yang bertajuk Hidup adalah Ujian. Baiklah, sebagaimana yang kita tahu, ramai manusia selalu tertanya-tanya apakah makna sebuah kehidupan dan mereka nak tahu jawapan di sebalik persoalan yang mereka timbulkan itu. Dan kebanyakan daripada mereka masih hidup dalam keadaan kekeliruan dengan persoalan-persoalan yang mereka timbulkan. Antara persoalan-persoalan tersebut adalah apakah tujuan mereka dihidupkan dan apakah makna di sebalik sebuah kehidupan dan sebagainya. Persoalan-persoalan ini timbul disebabkan mereka merasakan bahawasanya hidup ini adalah satu bebanan dan hidup ini adalah satu cabaran buat mereka untuk meraih sebuah kehidupan yang lebih baik. Jadi secara umumnya, hidup ini adalah merupakan satu perjalanan kita untuk mencapai keredaan daripada Allah serta mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi, hidup dan ujian itu adalah satu perkara yang sangat akrab dan berkait rapat antara keduanya. Hidup ini adalah ujian dan ujian jugalah yang mengajar sebuah kehidupan. Begitulah ibaratnya yang boleh dikatakan berkaitan dengan kehidupan. Jadi untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang baik itu mestilah dihiasi dengan warna-warni ujian yang mendatang. Dengan adanya ujian itulah akan mengajar kita untuk meraih sebuah kehidupan yang lebih baik. Baiklah, seterusnya kita tengok apakah itu hidup dan ujian. Sebagaimana yang kita tahu, istilah hidup ni mempunyai makna yang berbeza-beza bagi setiap manusia. Hal ini adalah kerana yang menjalani kehidupan itu adalah manusia itu sendiri. Jadi, pendefinisian bagi hidup tu hanyalah diketahui oleh seseorang manusia itu apabila dia menjalani kehidupannya sendiri untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan setiap yang bergelar manusia itu juga perlu tahu tentang hakikat tujuan hidup seorang manusia di atas muka bumi Allah ini. Yang mana tujuan hidup itu tidak lain tidak bukan melainkan sebagai seorang hamba yang taat pada setiap perintahnya. Dan setiap sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan itu lah yang akan melahirkan seorang manusia yang baik serta mempunyai sifat rasa syukur yang tinggi atas segala nikmat maupun ujian yang Allah datangkan kepada dirinya. Namun begitu, ada pula sesetengah manusia yang mengatakan bahawasanya hidup ini adalah merupakan perjalanan, peluang dan kepercayaan dalam hidup seseorang. Jadi baiklah, jika hidup itu adalah sebuah perjalanan, maka sebuah perjalanan itu perlulah disusuri dengan nilai-nilai yang mengawal kehidupan kita untuk menghasilkan impak yang positif dalam kehidupan seseorang manusia. Dan apabila sebuah perjalanan itu adalah bertujuan untuk meraih keredaan Allah, maka ianya dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dan bukan sahaja perkara dan yang mana perkara-perkara yang baik itu bukanlah sahaja perkara duniawi, malahan ianya juga turut dipenuhi dengan perkara akhirat. Yang mana sebagaimana yang kita tahu juga, perkara akhirat dan perkara duniawi itu perlu seiring untuk kita mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, hidup ini bukanlah sekadar hidup semata-mata. Sebagaimana yang kita tahu juga, hidup ini adalah salah satu liku cabaran yang mana kita perlu harungi untuk kita mencapai sebuah keredaan daripada Allah. Dan setiap yang berlaku dalam hidup kita inilah yang mengajar kita seribu erti sebuah kehidupan dan menjadikan kita seorang hamba Allah yang kuat, sabar dan tabah dalam mengharungi liku-liku sebuah kehidupan. Jadi, kita pun tahu kadang-kadang liku-liku kehidupan kita ni tidaklah selalunya ada manisnya. Bahkan liku-liku kehidupan kita ni ada kalanya pahit. Namun itulah yang perlu kita hadapi. Dan itulah yang dinamakan lumrah kehidupan seorang manusia. Yang mana kehidupan seseorang manusia ni tidaklah sentiasa dipenuhi dengan kepahitan sepanjang masa. Akan tiba satu saat kehidupan kita ni turut didatangi dengan ujian yang terpalitnya kepahitan. Dan sebagaimana yang kita tahu juga, ujian itulah yang membuka mata hati kita serta mendidik kita supaya kita ni tak mudah putus asa dalam kehidupan. Yang mana kita tahu sebuah kehidupan kita ni bagaikan satu bahtera di lautan yang mana dipenuhi dengan onak dan duri di dalamnya. Dan ujian itu jugalah yang mengajar serta mematangkan kita.
ada sampai satu tahap kalau kita diuji dengan ujian yang sangat berat, kita selalu mempersoalkan, kenapa aku diuji seberat ini? Kenapa aku diuji dengan ujian yang begitu besar? Jadi bila kita mempersoalkan perkara itu menunjukkan bahawasanya kita ni tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi ujian. Sedangkan kita tahu ujian itu datang daripada Allah dan yang akan membantu kita menyelesaikannya juga adalah Allah. Cuma kita perlu tahu bahawasanya ujian itu bukanlah sekadar datang semata-mata untuk membebankan, tetapi sebenarnya ujian itulah yang membuka pintu hati kita untuk sentiasa melihat bahawasanya kehidupan kita ini perlu sentiasa positif dan dipenuhi dengan rasa syukur. Kadang-kadang ujian yang datang itulah yang mengajar kita sebuah erti kesyukuran atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sebelum ini. Dan ujian itu juga bukanlah satu perkara yang sia-sia. Namun ujian itulah yang menjadikan kita seorang yang sentiasa bermujahadah serta kuat dalam mujahadah yang kita lakukan. Bukankah Allah telah berkata dengan jelas di dalam Al-Quran bahawa Allah itu tidak akan sesekali menguji hamba-Nya di luar kemampuannya. Yang mana apabila Allah datangkan ujian kepada kita, Allah dah tahu bahawasanya dengan ujian itu kita mampu hadapinya. Allah tak akan datang ujian tu kalau kita tak mampu hadapinya. Jadi di sini dapat dilihat bahawa Allah tu tak akan membebani hamba-Nya dengan satu ujian yang mana tidak boleh diharungi oleh manusia itu sendiri. Jadi Allah dah tahu setiap hamba-Nya tu kuat dalam mengharungi ujian yang diberikan ke atasnya. Jadi kat sini kita pun nampak bahawasanya Allah tu, kasih sayang Allah tu sangat luas kepada kita. Dia bukan sekadar suka-suka datangkan ujian kepada kita, tapi dia nak menjadikan kita seorang yang lebih kuat dan sentiasa memohon kekuatan daripadanya untuk mencapai dalam masa yang sama. Kita bukan sahaja memohon kekuatan daripada Allah, tapi kita juga berusaha untuk mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Ahmad Zuhaidi. Saya akan kongsikan apakah ia bentuk-bentuk ujian hidup. Baik, secara fitrahnya manusia akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini bagi memastikan iman seseorang hamba itu sama ada benar-benar kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau sebaliknya. Maka untuk mengukurnya, ujianlah yang dijalankan untuk menentukan iman seseorang hamba. Dan antara bentuk-bentuk ujian dalam kehidupan yang sering disebut di dalam Al-Quran adalah yang pertama, ujian perasaan takut. Ujian perasaan takut atau bimbang ini adalah satu fitrah yang semula jadi ada dalam diri setiap manusia. Ada di kalangan kita yang kita lihat mereka sangat berani, tapi pada hakikatnya mereka juga mempunyai perasaan takut dalam sisi dirinya yang lain. Tetapi kerana perasaan berani itu lebih menguasai diri mereka, maka mereka tampil dan digelar sebagai pemberani. Dan begitulah juga sebaliknya, jika seseorang itu mempunyai perasaan yang yang takut lebih menguasai dirinya berbanding perasaan berani, maka seseorang itu digelar sebagai penakut. Dan perkataan halu'an dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 juga membawa maksud keadaan orang yang tidak tenang atau keluh kesah. Dan Allah juga menjelaskan bahawa sifat orang yang dihadiri rasa takut dan gelisah ini dalam ayat 20 dan ayat 21 surah Ma'arij. Dan biasanya perasaan takut ini memang terjadi secara fitrah dalam diri manusia. Dan perasaan takut ini juga ada perasaan takut dalam hal-hal keduniaan. Perasaan takut untuk menjadi seorang manusia yang ketinggalan dalam hal keduniaan. Dan perasaan takut seperti ini patut kita elak dan patut kita jauhi, kerana ini adalah satu perasaan takut yang membuatkan kita cintakan dunia yang sekadar sebuah tempat persinggahan semata-mata. Dan perasaan takut yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perasaan takut akan melakukan perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Bentuk ujian yang kedua dalam kehidupan adalah ujian kelaparan. Ujian kelaparan ini sememangnya terjadi pada kehidupan manusia hingga ke saat ini. Juga kita lihat di negara Islam maupun bukan Islam, banyak statistik
yang menunjukkan bahawa berlakunya kekurangan nutrisi, kelaparan, kebuluran di kalangan umat manusia di seluruh dunia. Dan tidak dinafikan, ujian kelaparan ini sangat menyakitkan. Dan oleh sebab itu, mereka yang mempunyai rezeki yang lebih perlulah berkongsi dan membantu mereka yang dalam kelaparan. Seterusnya adalah bentuk ujian yang ketiga, iaitu ujian kekurangan harta benda. Ujian kekurangan harta benda ini sering kali melanda kehidupan manusia kerana pada masa kini harta benda menjadi satu rebutan manusia. Dan jika poket kita kosong, simpanan tiada, sudah pasti hati juga gundah, jiwa juga resah dan jalan juga menunduk dan langkah kaki juga menjadi lemah. Tapi sebaliknya, jika seseorang itu dikurniakan rezeki yang banyak, harta benda yang cukup, maka sudah pasti hatinya menjadi lapang dan bahagia. Namun, umat Islam perlulah sedar, meskipun mereka diuji dengan kekurangan harta benda, mereka perlu sedar bahawa harta benda ini bukanlah segala-galanya dan tidak akan mampu membawa mereka ke mana-mana sekalipun. Kerana di akhir hayat nanti yang akan dibawa oleh setiap manusia adalah amal dan kebajikan di atas muka bumi ini. Jadi oleh sebab itu, setiap manusia yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, kaya, kuat dan sihat, mereka perlu menjadi mukmin yang kaya tetapi dermawan, yang kaya tetapi bersyukur, yang kaya tetapi pemurah, dan perlulah berkongsi rezeki mereka kepada insan-insan yang lain yang diuji dengan kekurangan harta benda dan rezeki. Bentuk ujian dalam kehidupan yang keempat adalah ujian kehilangan jiwa, yakni kematian. Ujian kematian insan tersayang, insan yang terdekat dengan kita merupakan satu ujian yang sangat kuat, yang sangat besar, yang sangat berat bagi setiap umat manusia, terutama sekali umat Islam. Namun begitu, meskipun kita diuji dengan kehilangan jiwa insan tersayang, pemergian insan-insan yang dicintai, kita sebagai umat Islam perlulah memiliki iman yang kuat, iman yang teguh untuk terus sabar dan terus redha dengan setiap takdir Allah yang telah ditentukan untuk kita. Sedangkan kita manusia biasa yang sentiasa berbuat dosa, yang tidak terlepas daripada kealpaan, baginda kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang maksum, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak terlepas dengan ujian sebesar dan seberat ini. Baginda diuji dengan kematian ibunya, kematian bapanya, datuknya, bapa saudaranya, isterinya yang tercinta yakni Siti Khadijah. Bahkan baginda juga turut diuji dengan kematian anak-anak baginda. Maka mengapa kita yang hanya sekadar hamba Allah yang sering terpalit dengan dosa hendak menidakkan ujian Allah yang sebegini? Baginda Rasulullah menempuh ujian kehilangan jiwa yang tercinta ini dengan penuh tabah dan sabar, meskipun sungguh berat untuk baginda menerimanya. Oleh sebab itu, kita perlulah mencontohi sikap dan peribadi Rasulullah saat diuji dengan ujian kematian dan kehilangan jiwa, meskipun ujian ini sangat berat untuk kita menerima. Dan yang terakhir adalah ujian kekurangan hasil tanaman. Bentuk ujian ini sering disebut dalam Al-Quran, di mana sesiapa sahaja yang bergelar petani dan pesawah, pasti mereka akan mahukan hasil tanaman mereka yang subur, hasil tuaian yang banyak. Namun apabila menyebut tentang rezeki, menyebut tentang kehidupan, sudah pasti tidak akan terlepas daripada ujian. Allah juga turut mendatangkan ujian dari segi bentuk kekurangan hasil tanaman buat mereka. Seperti banjir menimpa tanaman, tanaman dicuri manusia, tanaman rosak dan sebagainya. Meskipun ujian ini perit bagi mereka yang telah bersusah payah, mengeluarkan titik peluh, berkeringat, mengusahakan tanaman mereka, tapi orang yang beriman perlulah menerima ini dengan hati yang terbuka. Bahkan dalam diri mereka perlulah menganggap bahawa kekurangan hasil tanaman ini tidak menjadikan mereka semakin mengalah. Sebaliknya, menjadikan mereka terus berusaha dan bersemangat untuk membaiki hasil tanaman mereka. Dan ini adalah antara bentuk-bentuk ujian dalam kehidupan yang sering disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat suci Al-Quran.
Baiklah, seterusnya adalah bagaimana cara untuk menghadapi ujian dalam kehidupan. Di sini saya ingin kongsikan 4 cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian dan dugaan Allah Subhanahu wa taala ketika hayat baginda. Baik, cara yang pertama adalah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita ini, meskipun ujian itu perit, meskipun ujian itu melemahkan jiwa kita buat satu-satu ketika, sentiasalah bersangka baik bahawa setiap yang berlaku ini pasti ada hikmahnya, pasti ada sinarnya di sebalik ujian ini. Meskipun kita sedih, meskipun kita kecewa, meskipun kita gusar, kita haruslah bersangka baik dengan Allah bahawa di pengakhiran ujian hidup kita ini pasti akan ada pelangi yang Allah datangkan kepada kita agar kita boleh terus tersenyum kembali. Dan sebagaimana riwayat At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku bersama sangkaan hamba-Ku. Oleh sebab itu, meskipun kita diuji dengan pelbagai ujian yang membawa kekecewaan kepada diri kita, teruslah bersangka baik kepada Allah, kerana Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha mengetahui apakah yang terbaik untuk kita. Dan apabila kita bersangka baik dengan Allah, maka baiklah yang akan berlaku kepada kita. Dan apabila kita sentiasa bersangka buruk dengan Allah, sentiasa menidakkan takdir Allah, maka wa na'udzubillah, perkara yang tidak baik juga kita minta dijauhkan daripada berlaku kepada kita. Kerana seperti mana dalam hadis yang saya sebutkan tadi, sesungguhnya Allah itu bersama dengan sangkaan hamba-Nya. Seterusnya adalah meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai manusia adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Meskipun kita memiliki kekayaan, meskipun kita diberi banyak kelebihan di atas muka bumi ini, namun setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini, setiap yang berlaku ke dalam terhadap diri kita, kita tidak boleh lari daripada meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menghadapi ujian dalam kehidupan kita ini, kita perlulah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta petunjuknya, meminta dipermudahkan jalan dan urusan kita, dan memohon kepada Allah agar diri kita terus kuat dan terus tabah menghadapi ujian ini. Dan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermaksud, aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Ayat yang pertama tadi, aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ini jelas menunjukkan bahawa kita perlu sentiasa berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah SWT, dan Allah pasti akan memakbulkan doa kita. Dan untuk keluar daripada setiap ujian ini dan untuk menghadapi ujian kita dengan kuat, apabila kita memohon pertolongan daripada Allah, sudah pasti Allah akan memudahkan jalan untuk kita keluar daripada ujian ini. Cara yang ketiga ialah mengkaji Al-Quran Al-Karim. Mengkaji Al-Quran Al-Karim ini bukanlah bermaksud kita perlu mengkaji secara mendalam seperti mana para saintis lakukannya. Cukuplah sekadar kita sering membacakan Al-Quran, memperdengarkan bacaan Al-Quran, dan bertadabbur Al-Quran. Kerana dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik, ia dapat menghiburkan perasaan kita yang sedang sedih ketika menghadapi ujian, dapat menenangkan jiwa yang gelisah, dan mampu melunakkan hati setiap insan yang keras, serta mampu membawa petunjuk kepada kita. Inilah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada umat Islam apabila kita membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik. Oleh sebab itu, ini juga kita dapat lakukan ketika mana kita menghadapi ujian. Apabila kita mengaji ataupun kita membacakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, meskipun baik-baik lafaz Arab dalam Al-Quran itu ada sesetengah yang kita faham, ada yang tidak kita fahami, namun jika kita baca dengan baik, jika kita baca dengan penuh khusyuk, penuh perasaan, yakinlah
Ketika mana hati kita sedang sedih, air mata akan jatuh dan jiwa pada ketika itu juga akan menjadi lapang dan tenang. Kerana kita dapat merasakan seperti Allah sedang membalas setiap apa yang kita luah kepadanya. Dan ini adalah salah satu cara untuk menghadapi ujian seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Dan cara yang keempat ketika mana kita menghadapi ujian adalah menjaga wuduk. Kenapa cara menjaga wuduk menjadi salah satu cara ketika mana kita menghadapi ujian? Ini kerana wuduk telah terbukti memberikan kesan terhadap pembersihan rohani seseorang insan. Dan kunci utama untuk menghadapi ujian sudah pasti kesabaran dan keredaan. Sifat sabar dan redha ini tidak akan datang dengan bergolek tanpa perumah, yakni hati yang rohaninya bersih. Maka bagaimana untuk membersihkan rohani adalah dengan sentiasa menjaga wuduk. Dan apabila rohani kita bersih, maka dengan itu kita dapat menarik magnet kesabaran dan keredaan itu dalam diri kita. Apabila kita menempuhi pelbagai dugaan, pelbagai ujian yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita hamba-Nya. Dan dengan ini juga apabila rohani kita bersih, kita sentiasa tenang, maka kita akan menjadi positif walau apa jua ujian yang mendatang. Dan ini juga salah satu usaha yang paling mudah untuk kita setiap umat Islam lakukan dan patut kita contohi sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah keempat-empat cara untuk kita menghadapi ujian dalam hidup. Seterusnya, mari kita lihat apakah hikmah di sebalik ujian. Jadi sebagaimana yang kita tahu, setiap ujian yang Allah datangkan kepada kita itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Allah tak akan datangkan ujian itu untuk membebani kita, tapi Allah datangkan ujian itu untuk mengajarkan kita supaya mencari kekuatan bagi mengharunginya. Apabila kita dapat mengharungi ujian itu dengan baik, maka kita akan melihat satu hikmah yang sangat besar. Jadi saya akan jelaskan hikmah-hikmah di sebalik ujian ini. Yang pertama, Allah akan meningkatkan darjat dan keimanan kita. Yang mana kita tahu setiap ujian, bala maupun musibah yang Allah datangkan adalah dengan izinnya. Dan ianya didatangkan untuk meningkatkan lagi keimanan dan darjat seseorang hamba di sisi Allah. Akan tetapi, ada sebahagian manusia ni, apabila ditimpa ujian, mereka menjadi semakin jauh daripada Allah. Hal ini adalah kerana mereka selalu mempersoalkan, kenapa aku diuji, kenapa tidak orang lain? Jadi hal itu akan menjadikan mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, namun begitu, ada pula manusia yang apabila dia ditimpa dengan ujian, dia akan lebih dekat dengan Allah dan dia akan letakkan pergantungan yang sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita dapat lihat kat sini bahawasanya ujian yang Allah datangkan kepada kita itu sebenarnya adalah untuk mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah tarik sedikit nikmat untuk diberikan nikmat yang lebih besar. Jadi sebagaimana yang kita ketahui juga, ada ketika Allah hadirkan kita ujian dan dalam masa yang sama Allah menarik nikmat yang telah diberikan selama ini. Ianya terjadi adalah kerana Allah nak lihat dan menguji tahap kesabaran kita sebagai seorang hamba. Sekiranya diri kita ni dipenuhi dengan sifat sabar dan redha, maka Allah akan menambahkan lagi nikmat yang berlipat kali ganda. Namun begitu, semasa Allah menarik nikmat yang ada itu, kita mestilah sentiasa berpesan kepada diri kita bahawa Allah ni tidak menarik nikmat itu secara kesemuanya. Allah akan berikan juga nikmat tu. Cuma kadang-kadang kita yang tak sedar. Jadi kita perlu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga adalah Allah berikan satu ujian bagi mengalih ujian yang lebih besar. Di sini kita dapat lihat bahawa ujian yang datang tu kadang-kadang kita pun tak sangka. Ada ketikanya Allah datangkan ujian kecil berlaku ke atas kita untuk menghalang lagi satu ujian yang lebih besar. Misalnya, kita nak dalam perjalanan ke pejabat, tiba-tiba kereta rosak dan memaksa kita untuk berhenti di bahu jalan. Saat ini, kita mungkin akan berasa marah sebab kita ada urusan yang penting yang perlu diselesaikan di pejabat. Namun, apa pula perasaan kita saat itu kita tahu selang beberapa minit kereta kita rosak tadi tu, tidak jauh daripada tempat yang kita duduk, yang kita berhenti di bawah jalan tu, kita lihat bahawasanya berlakunya satu kemalangan yang
yang mana kemalangan tu meragut nyawa. Jadi di situ kita dapat lihat bahawasanya Allah datangkan ujian kereta rosak tadi tu kecil je. Tapi situ kita lihat bahawasanya Allah nak menghalang satu ujian yang lebih besar, yang mana kalau anda katalah kereta kita tadi bergerak dengan baik, berkemungkinan besar kita akan menghadapi kemalangan yang lebih besar yang mana meragut nyawa tadi. Yang keempat, ujian itu sebagai penghapus dosa. Umumnya, dalam kehidupan seorang manusia ni, tiada siapa yang tidak melakukan dosa. Tidak kiralah sama ada dosa itu besar ataupun kecil. Setiap manusia tu tidak sempurna dan manusia tu dia perlu belajar daripada sebuah kehidupan yang mana ada pahit dan ada manisnya. Oleh hal yang demikian, Allah akan turunkan sedikit ujian maupun dugaan untuk menguji sejauh mana kita sanggup menerimanya. Yang mana dalam masa yang sama, ujian yang datang itu jugalah yang akan menghapuskan dosa-dosa yang kita buat sebelum ini. Dan seterusnya, Allah nak memberikan kesedaran kepada manusia. Umumnya, seorang manusia tu sifatnya adalah pelupa sehingga kan kadang-kadang dalam tindakan yang dilakukannya tu juga turut dilupakan bahawasanya ada Allah yang maha melihat. Sekiranya manusia tu tak ditimpakan dengan ujian sehingga kan segala perkara yang mereka lakukan tu mereka dapat, segala mereka yang mereka minta mereka dapat. So mereka akan lupa bahawasanya setiap yang mereka perolehi itu adalah daripada Allah. Jadi bila Allah datangkan ujian, contohlah Allah tarik nikmat yang mereka selalu dapat tu, maka di situlah sebuah kesedaran akan timbul dalam diri seorang manusia bahawasanya hidup itu tidaklah selalu senang. Akan tetapi hidup itu pasti akan diselit dengan sebuah ujian untuk mengajar mereka supaya lebih kuat dan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dan akhir sekali, ujian ini juga adalah tanda Allah masih sayangkan kita. Sebagaimana yang kita tahu, setiap ujian yang Allah datangkan itu adalah salah satu tanda Allah tu masih sayangkan kita. Di sini kita dapat lihat, kalau andai katalah kita ni selalu melakukan maksiat dan Allah biarkan kita dalam kemaksiatan yang berleluasa, di situ kita dapat lihat bahawasanya siapa kita sebenarnya di sisi Allah. Namun apabila kita ni ditarik oleh Allah dengan sebuah ujian di sebalik maksiat itu maksudnya Allah masih sayangkan kita. Allah nak kita sedar bahawasanya selama ini apa yang kita lakukan itu salah. Dan Allah nak memberikan kita peluang untuk kita bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang kita buat sebelum ini. Itu tanda bahawasanya Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dan kita juga tahu bahawasanya Allah ini maha penyayang. Dan Allah akan sentiasa mengampuni umatnya. Dan Allah tidak akan membiarkan umatnya berada dalam kemaksiatan yang berleluasa. Secara konklusinya, ujian yang datang dalam hidup seseorang manusia itu bukanlah untuk melemahkan. Akan tetapi, ujian itu adalah untuk menguatkan lagi. Begitulah kita lihat bahawasanya betapa hebatnya Allah SWT ini mendidik jiwa hambanya. Di sebalik ujian itu dan di sebalik musibah itu juga, pasti akan tersembunyi pelbagai nikmat dan rahmat yang lebih besar. Baiklah, secara kesimpulan dan rumusan yang dapat saya simpulkan di sini, wajarlah kita sedar bahawa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terlepas daripada ujian, musibah, dugaan dan rintangan dalam hidup. Meskipun meneruskan kehidupan ini hingga ke saat akhir nafas kita, kita tidak akan pernah terkecuali daripada menjadi hamba Allah yang diuji. Meskipun ujian itu berbentuk ujian kecil ataupun ujian yang besar. Dan kita juga sebagai hamba Allah tidak perlulah membandingkan ujian yang kita hadapi dengan insan-insan yang lain di sekitar kita. Tidak perlulah kita membandingkan dan mengatakan bahawa kitalah yang memiliki ujian yang paling berat berbanding mereka-mereka di luar sana. Sedarlah bahawa setiap ujian yang datang kepada diri kita adalah sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin berat bagi kita, tapi kita masih mampu. Dan mungkin juga ujian yang kita terima itu tidak mampu dihadapi oleh insan yang lain,
mereka tidak diuji dengan sedemikian rupa. Mereka diuji dengan bentuk ujian yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ujian yang diterima oleh seseorang hamba itu berbeza, namun asbab ujian yang Allah turunkan kepada hambanya adalah sama, iaitu tanda Allah mencintai dan merindui hambanya, tanda Allah menyayangi hambanya, tanda Allah inginkan hambanya dekat kepadanya kembali. Mungkin sebelum kita diuji, kita leka, kita alpa dengan dunia. Tapi apabila kita berada dalam keadaan diuji dengan dahsyat sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali dekat kepada Allah. Kita kembali menyebut nama Allah. Kita kembali mengingati Allah dan merayu, merintih kepada Allah. Sebenarnya ujian-ujian ini adalah mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita hambanya agar kita terus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, terus meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala nombor satu dan yang pertama, tiada ganti di hati dan hidup kita. Itulah adalah sebenarnya asbab Allah menurunkan ujian kepada kita. Dan boleh jadi juga Allah menurunkan ujian kepada kita sebagai tanda Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Sesungguhnya segala-galanya ini adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai umat Muhammad, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, perlulah menerima ujian ini dengan redha dan perlulah menghadapi ujian ini dengan sabar dan syukur walau apa jua bentuk ujian yang mendatang, dan sentiasalah mencari hikmah dan sisi baik di setiap ujian yang datang kepada kita. Dengan itu hati pasti akan menjadi tenang. Dan itu sahaja daripada saya, Nur Hafizah binti Ahmad Zuraidi, dan juga sahabat saya Nik Nur Syafiqah binti Muhammad Rozi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.